Puan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang ini. It's good to be back, Puan Speaker. Akta 342, Puan Speaker, sebelum ini dipinda melalui ordinan darurat pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021. Dan pada ketika itu, darurat telah diisytiharkan dan parlimen ini, Dewan ini telah digantung. Pada ketika itu, badan legislatif telah dimandulkan, kalau kita ambil kata-kata YB Menteri Pengerang pada ketika itu, apabila persidangan parlimen digantung melalui proklamasi darurat dan ordinan yang dimasyurkan. Pada ketika itu, Puan Speaker, pindaan yang dibuat melalui ordinan tersebut dikritik hebat dan telah mengakibatkan ketidakadilan yang berlaku di seluruh negara yang kita dah dengar pada hari ini juga daripada perbahasan rakan-rakan saya di sini. Dan ini menunjukkan, Puan Speaker, bahawa apabila ada undang-undang yang dibuat tanpa melalui Dewan ini, tanpa melalui Dewan Yang Mulia ini, tanpa semak dan imbang, ia seperti memberikan satu dengan izin blank check kepada pihak eksekutif untuk berbuat apa saja. Dan sudah terbukti, Puan Speaker, bahawa undang-undang yang dibuat melalui ordinan darurat seperti ini akan penuh dengan cacat dan celah. Ordinan ini kita tahu telah diungkai apabila darurat berakhir. Maka timbul keperluan pada ketika ini untuk membentangkan RUU ini bagi meminda Akta 342 supaya ia dapat menangani wabak pada skala COVID-19 yang sebelum ini kita tak pernah lihat dalam generasi kita, Puan Speaker, untuk kita hadapi di masa hadapan, menginsafi kelemahan yang ada pada ordinan sebelum ini. Puan Speaker, saya telah membandingkan RUU ini dengan pindaan yang dibuat melalui ordinan darurat. Dan saya dapati bahawa secara amnya, pindaan yang dicadangkan dalam RUU ini adalah lebih baik daripada pindaan yang telah dibuat melalui ordinan darurat. Saya bagi contoh, penalti am pada Seksyen 24 apabila dipinda melalui ordinan darurat memperuntukkan bahawa denda boleh dikenakan tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih daripada 7 tahun. Tetapi dalam rang undang-undang ini, kalau kita tengok Seksyen 24, ianya akan dipinda supaya hukuman bergantung kepada pelaku. RM10,000 atau 2 tahun penjara bagi individu, RM100,000 bagi pertubuhan perbadanan. Dan saya fikir ini adalah lebih adil, membezakan bahawa kesalahan yang dilakukan oleh individu kadang-kala melibatkan mereka yang berpendapatan rendah dan denda sehingga RM100,000 sudah tentu akan menjadi terlalu menekan, Puan Speaker. Di samping itu, pesalah juga boleh dikompaun RM5,000 di bawah rang undang-undang ini berbanding RM10,000 dalam pindaan ordinan darurat yang telah dibuat sebelum ini. Jangan kita lupa, Puan Yang di-Pertua, sebelum ini pada tahun 2021 bagaimana ada individu dikompaun RM10,000 hanya kerana tidak mengimbas MySejahtera pada ketika itu. Di sini, Puan Speaker, saya ingin mendapatkan maklumat daripada pihak kementerian berapa banyak notis kompaun yang telah dikenakan atau dikeluarkan sepanjang perintah kawalan pergerakan dan juga macam-macam bentuk selepas itu, dan berapa jumlah keseluruhan yang dikutip sepanjang tempoh tersebut. Bangi, minta laluan sikit bagi. Saya tak banyak masa. 2 minit. Okey, boleh. Satu, okey, terima kasih. Untuk makluman Bangi juga, pada satu ketika ahli-ahli parlimen yang datang ke parlimen untuk menghadiri sidang parlimen juga telah ditahan dan dikenakan kompaun. Pada ketika itu pemerintahan Paguh. Kita juga dilarang daripada hadir di parlimen. Ada larangan dibuat oleh PDRM dan kami juga dilarang untuk datang ke parlimen. Untuk makluman Bangi. Saya tahu sebab saya pun jadi peguam salah seorang daripada ahli parlimen yang di kompaun tersebut. Jadi saya ambil maklum juga. Jadi saya juga sambut baik cadangan pindaan kepada Seksyen 23 yang memperuntukkan bahawa tidak ada apa-apa pendakwaan boleh dibuat tanpa izin bertulis daripada pendakwa raya. Sebelum ini di bawah ordinan darurat, pegawai yang diberi kuasa telah dikuasakan untuk membuat apa-apa pendakwaan untuk apa-apa kesalahan bawah akta tersebut. Saya mohon 1 minit lagi, Puan Speaker.
pada masa yang sama, walaupun kita lihat bahawa ada perkara-perkara yang baik dalam rang undang-undang ini, saya juga berharap bahawa pihak kementerian dapat ambil kira kritikan dan juga isu-isu yang telah dibangkitkan oleh beberapa pihak. Saya bagi contoh kritikan ataupun isu yang telah dibangkitkan oleh Malaysian Medical Association sebelum ini. Bagaimana rang undang-undang ini boleh memberi kesan yang lebih besar ataupun disproportionately impact dengan izin golongan rentan. Saya juga ingin mengetahui apakah langkah-langkah kementerian untuk memastikan bahawa pelaksanaan undang-undang ini adalah adil dan saksama dan tidak ada lagi situasi antara dua darjat seperti yang kita pernah lihat sebelum ini. Saya juga ingin mendapat penjelasan daripada pihak KKM tentang satu perkara. Sebelum ini, mantan Menteri Kesihatan yang kini menjadi DJ paling popular ada bentangkan RUU ini untuk pindah Akta 342. RUU itu telah dikritik dan akhirnya pindaan telah dibuat ke atas Blue Bill itu, Puan Yang di-Pertua. Dan saya tengok pindaan pada Blue Bill itu untuk beberapa hukuman, saya lihat bahawa itu lebih ringan berbanding dengan RUU yang ada sekarang di hadapan kita. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak KKM tentang perkara ini. Akhir sekali, saya nak landing dah ni, Puan Yang di-Pertua, 4 tahun lepas negara dan dunia telah ditimpa satu musibah dalam skala yang begitu besar, Puan Yang di-Pertua, yang tidak pernah kita alami sebelum ini. Suatu malapetaka yang menyebabkan begitu banyak kerugian dan melenyapkan begitu banyak pekerjaan dan yang paling penting lagi, meragut begitu banyak nyawa. Musibah malapetaka ini tidak lain dan tidak bukan adalah COVID-19. Dan sudah tentu kita ingat apa yang berlaku pada tahun 2020, 2021 dan sebagainya, dan pengalaman kita secara kolektif telah menjadi satu generational trauma dengan izin kepada masyarakat kita. Tidak dinafikan bahawa Akta 342 ini harus dipinda. Tetapi pada masa yang sama, pengalaman kita yang kita lalui juga kita harus jadikan teladan. Kita tak boleh, Puan Yang di-Pertua, selepas ini, jangan ada lagi situasi yang mana Dewan Yang Mulia ini digantung. Jangan ada lagi situasi seperti ini supaya kita bila nak keluarkan satu undang-undang yang terpakai ke seluruh rakyat, kita kena pastikan proses itu perlu diperhalusi melalui ahli-ahli parlimen yang ada di sini yang menjalankan tanggungjawab mereka. Dengan itu, Puan Yang di-Pertua, never again dengan izin kita harus menghadapi satu situasi yang mana parlimen digantung. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, saya berharap perkara-perkara yang saya telah bangkitkan sebelum ini dapat dijawab oleh pihak kementerian dan Bangi mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Sekarang saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri